Bapak dia, bateri dia memang besar gila. Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So bagi korang yang tengah nak cari phone sekitar RM700, lepas tu nak ada network 5G, bateri besar dan guna chipset Snapdragon, hari ni kat tangan aku ni ada sebuah smartphone yang agak best, iaitu Redmi 15 5G. Sebelum ni, phone Redmi cuma akan bagi bateri sekitar 5000 sampai 5500, tapi kali ni mereka memang dah gila dah. Sebab Redmi dah sumbangkan bateri 7000 mAh yang sangat besar dan bagi chipset Snapdragon 5G yang agak power. Jadi jom kita tengok apa yang best dekat Redmi 15 5G ni. So masa buka tu kita akan dapat SIM ejector tools, user manual dan warranty card, casing Redmi, phone, kabel Type-C dan charger 2 pin 33W. So untuk rekaan phone, rekaan kamera kali ini dia dah tak guna kamera yang jenis iPhone. Tapi kamera kali ini nampak macam Oppo A3 Pro dan rasa premium. Jadi masa pegang phone ni memang rasa sedap. Sebab design tepi dia adalah jenis yang curve dan tak rasa tajam. Untuk cover dia pula, cover dia adalah jenis yang frosty dan phone ni juga ada IP64 yang boleh tahan air dan debu. So kalau korang kerja sebagai rider lepas tu selalu nak guna phone dekat outdoor tu, korang pun tak perlu risau phone ni akan cepat rosak kalau terkena air hujan itu. Kat sebelah kanan ada volume, power dan fingerprint scanner. Kat bawah pula ada mic, USB-C dan speaker. Kat sebelah kiri pula ada tempat letak SIM dan memory card. Lepas tu dia support SIM yang jenis hybrid. Kat atas pula ada satu infrared. Bergerak ke bahagian depan, phone ni didatangkan dengan skrin bersaiz 6.9 inci, support refresh rate 144Hz. Jadi nak gunakan dia untuk layan movie ke scroll social media tu, skrin dia memang nampak terang dan rasa smooth. Kalau nak guna phone ni dia bawah cahaya matahari pun okey juga. Sebab phone ni dia ada brightness 850 nits yang cukup terang. Cuma yang sayangnya phone ni dia guna mono speaker dan bukannya dual speaker. Tapi phone ni masih support sound Dolby Atmos dan volume sehingga 200%. Untuk bateri dia pula, phone ni didatangkan dengan bateri sebesar 7000 mAh. Jadi nak gunakan dia untuk layan movie ke kerja harian tu, biasanya bateri dia boleh tahan dekat 2 hari. Dan untuk charging dia pula, charging dia pun sangat laju juga sebab phone ni dia support fast charging sehingga 33W. Cuma masa charging tu dia ambil masa lebih lama daripada phone biasa. Dan kita pun boleh gunakan phone ni sebagai power bank untuk charge telefon yang lain. Untuk UI dia pula, phone ni dia guna Xiaomi HyperOS 2 based on Android 15. Jadi untuk interface dia tak banyak beza dengan previous version. Dan untuk features yang lain, kat dalam phone ni masih ada features NFC, infrared, memory extension dan second space. So kalau korang ada benda private lepas tu tak nak bagi anak usik tu, korang pun boleh simpankan barang penting dekat second space macam awet kedua dan yang ketiga. Bergerak ke bahagian chipset, phone ni didatangkan dengan chipset Snapdragon 6S Gen 3. Jadi untuk performance harian kan, nak buka apps, check email dan multitasking tu, performance dia memang cukup laju. Kalau nak gunakan dia untuk gaming pun okey juga. Sebab dia boleh main game ML dan PUBG tu tanpa sebarang isu. Cuma yang sayangnya phone ni dia tak support cooling system kat dalam phone ni. So suggest korang pasanglah satu cooler masa korang nak gunakan dia untuk naik rank. Untuk kamera dia pula, phone ni didatangkan dengan kamera 50MP untuk main kamera dan 8MP untuk kamera depan. So untuk function kamera dia memang agak basic saja sebab dia tak ada feature special dekat dalam phone ni. Dan kamera pun bukanlah main features dia. Tapi setakat nak gunakan dia untuk hantar gambar WhatsApp ke dokumen tu, gambar dia memang dah kira cukup baik dan sesuai lah untuk kita share gambar dekat social media itu. So overall berbaloi ke phone ni? Bagi saya, yes, memang cukup berbaloi sebab dia ada bateri yang sangat tahan, ada performance yang laju dan phone ni juga ada skrin yang sangat besar. Cuma yang sayangnya phone ni dia tak support cooling system dan dia cuma guna mono speaker saja. Tapi setakat nak gunakan dia untuk main game casual lepas tu tak expect tinggi sangat dekat gaming experience, phone ni masih kira cukup okey lagi dan sesuai lah kalau korang nak cari phone yang ada specs yang agak balance. So korang rasa macam mana? Phone ni okey ke tak? Komen dan share sikit apa pendapat korang tentang phone ni. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, aku dah sharekan link dia dekat bawah description sana. Dan coming soon saya pun akan review phone budget daripada brand lain. So kalau korang nak tahu apa phone yang best, jangan lupa like dan follow channel ini. So I rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.